Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Eri dari Danit. Alhamdulillah berkesempatan untuk membantu anda insya-Allah dalam tutorial ringkas ini, iaitu bagaimana cara hendak membaca diagram pattern crochet. Okey, di sini saya ada satu pattern diagram yang mudah, iaitu pattern granny square, di mana anda boleh gunakan pattern ini untuk membuat blanket, bag, baju, cadar, alas meja dan pelbagai lagi lah. Okey, di sini kita hanya ada 3 jenis mata kaitan yang mudah, iaitu double crochet, chain dan slip stitch. So di sini anda boleh lihat saya telah lukiskan bahawa simbol yang berbentuk seperti T ini ialah double crochet, di mana ada satu lagi garis, dan kemudian di sini kita ada lubang yang dipanggil chain dan titik hitam yang biasanya adalah simbol untuk slip stitch. Jika anda tahu abbreviation, so pastikan anda juga tahu bagaimana cara kaitan dia, dan jika anda tahu bagaimana cara kaitan dan namanya sekali, maka ini akan memudahkan anda untuk mengenal pasti jenis simbol yang diberikan di dalam pattern. Okey, sebelum saya memulakan, ingin saya jelaskan sedikit lagi. Untuk pattern ini, kita biasanya 4 segi macam ni akan bermula daripada tengah lah. Okay, kalau untuk granny square, so di sini kita ada 1, 2, 3, 4 chain. Ini adalah kita punya base lah, tapak kaitan dia. So kemudian kita akan naik dan buat round yang pertama, kemudian akan naik lagi dan buat round yang kedua, dan akhir sekali kita akan naik lagi dan buat round yang ketiga. So kita biasanya akan baca daripada lawan arah jam lah. Okey, dari 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 begitu. So dia ikut lawan putaran jam. Alright, so mari kita mulakan. Di sini saya menggunakan jarum 4 mm dengan benang kait jenama nako jenis kaliko. Okey, so pertama sekali kita buat satu ikat slip knot lah. Alright, so sekarang kita akan mula daripada tengah. Jadi memandangkan kita membaca daripada lawan arah jam, so kita akan start daripada nombor 1 yang di sini lah. Kemudian turun 2, 3, 4 dan chain slip stitch pada chain yang pertama. Okey, so kita akan buat 1, 2, 3, 4. Okey, so kita ada 4 chain dan kemudian masukkan slip stitch pada chain yang pertama tadi untuk membuat ring. Okey, so bila kita buat ring, maksudnya kita akan ada bahagian lubang di tengah-tengah ni lah. Okey, setelah kita buat slip stitch, kita akan naik 3 chain. Okey, 1, 2, 3. Alright, 1, 2, 3. Kemudian kita akan buat double crochet pada sebelahnya lah. Yang slip stitch ni kita tak payah buat dulu, sebab slip stitch ni ialah untuk selepas kita buat chain yang kedua di sini. Alright, so kita akan buat double crochet, chain 3. Okey, 1, 2, 3. Kemudian kita akan buat double crochet yang sebelah ni dan sebelah ni. Masukkan dalam lubang double crochet yang pertama. Kemudian masukkan lagi double crochet yang kedua. So kita sudah ada 3 di sini. Dan kita akan buat lagi 2 chain. 1, 2. Kemudian kita akan buat lagi bahagian ni 3 double crochet dalam lubang yang sama. 1, 2, 3. Setelah kita sudah buat bahagian ni, kita akan tambah lagi 2 chain di bahagian ni. 1, 2. Kemudian 1 double crochet, 2 double crochet dan 3 double crochet. Setelah buat di sini, kita akan tambah lagi 2 chain, 1, 2 dan 3 double crochet.
1, 2, 3. Dan akhir sekali kita buat lagi 2 chain sebelum slip stitch. So di sini slip stitch kita akan buat pada chain yang ketiga daripada round yang sebelumnya lah. So ini adalah chain yang kita buat tadi, 1, 2, 3. So saya akan masukkan pada chain yang ketiga, slip stitch, dan selesai untuk round yang pertama. Kemudian di sini anda akan nampak slip stitch dan slip stitch. So kita akan buat 3 kali slip stitch lah. So kita buat slip stitch pada lubang dan slip stitch pada lubang yang kedua dan slip stitch pada bawah chain 2 tadi di sini. Okey. So kemudian kita akan naik buat chain 3 lagi. 1, 2, 3. Kemudian kita ada 2 double crochet di lubang yang sama. 1, 2. Okey. So di sini anda akan dapat lihat bahawa garisan double crochet yang ketiga seterusnya ini masih pada arah chain 2 di bawah tadi ni. So maksudnya kita akan kait bahagian ini ke dalam lubang bawah chain 2. So selepas kita buat double crochet, kita tambah 2 chain, 1, 2, dan kita tambah lagi 3 double crochet di bawah lubang yang sama. So 1, 2, 3. Okey. Then kita akan buat 1 chain, 1, dan kita akan buat 3 double crochet pada chain yang seterusnya. So kita buat terus dan lompat pada chain yang kita buat tadi lah. Kita tak masuk di bawah ni. So 1, 2, 3. Kemudian kita akan buat lagi 2 chain dan sambung 3 double crochet pada lubang yang sama. Okey. Jadi anda akan nampak corak dia seperti ni lah. 3, 1, 3. 3, 2, 3. Okey, dan chain lagi 1 sini. Kemudian kita akan buat lagi shell ni di sini. Okey. 1, 2, 3. Kemudian 1, 2. 1, 2, 3. Corak ini kita panggil sebagai shell juga biasanya. Corak yang macam ni selalunya kita akan panggil shell. Kemudian kita buat lagi chain 1 sini. Dan kemudian kita akan buat lagi yang ini di bawah 2 ni. Di sini lah. Okey. So 1, 2, 3. 1, 2 dan 1, 2, 3. Kemudian akhir sekali kita akan buat chain 1, chain 1. Kemudian kita akan slip stitch di sini pada chain yang ketiga di awal kita buat chain 3 tadi. Okey, kita akan slip stitch lah macam biasa. So kita sudah berada di round yang kedua ini, iaitu round warna biru. Alright, dan kemudian proses yang sama juga dibuat di sini. 1, 2, 3 kita slip stitch. Kemudian kita naik lagi chain 3 dan pada lubang chain kedua ini kita akan buat double crochet, chain 2, double crochet, double crochet, double crochet. Dan ulang repeat sampai akhir sekali kita akan slip stitch di bahagian ini. Dan anda boleh teruskan cara yang sama di mana bahagian shell ni akan sentiasa kita tambah di bawah chain 2 ni. Dan jika anda terus kait hingga besar, bolehlah jadikan sebagai alas meja ataupun blanket dan beg kang. So semoga dengan tutorial ringkas ini insya-Allah mudah-mudahan membantu, dan jika anda ada pertanyaan lanjut ataupun kemusykilan terhadap tutorial ini, bolehlah ajukan soalan anda
ke www.senimengait.com ataupun boleh email saya di sales@danit.com ataupun boleh tinggalkan komen di bawah ini, dan insyaAllah saya akan cuba jawab bila-bila masa saya free. Sekian, terima kasih dan salam mengait.